dekat buku. Kalau kita ada buku, kalau you dah ada whole buku tu, kat bahagian belakang dia ada appendix. So boleh tengok. Okay, kemudian kita ada yang kedua, saya kenalkan convection. Convection saya kata kita ada H. Kalau tadi K tau, kamu jangan tertukar. Kalau K nampak tak? Dia what, unit dia ni. What. Sebab tu saya kata setiap kali jangan malas tulis unit. Bila saya sebut, saya memberi amaran, okay, soft reminder tu sebab apa? Sebab di situlah punca-punca sini-sini awak selalu salah menyebabkan dia fail. Faham tak? Bila saya highlight, it means that the same thing maybe repeat balik kena kat you. Ataupun you yang salah lagi benda yang sama. So jangan buat. Okay, so K ni unit adalah watt per meter degree Celsius. Okay, tak kisahlah. Kadang-kadang dia bagi watt per meter degree Celsius. Kadang-kadang ada setengah buku dalam watt per meter Kelvin. Tak masalah. Okay, dan perlukah kita tukar delta T? Tak perlu sebab delta. Kita ubah tak ubah, different dia tetap sama. Okay. Kemudian saya kenalkan juga itu apa? Convection. Kan? Saya kenalkan convection. Convection saya kata, okay, untuk formula itu kan. Okay. Kita ada apa? H. H tu apa? H tu apa dia? Kalau K thermal conduction. Kalau H apa dia? H. H apa dia? Apa nilai H? Apa term H? Apa maksud H? Cepat. Kalau K adalah thermal conductivity. Kalau H apa dia? H apa dia? Saya kata H kena diberi ataupun kamu kena cari kan. Tu nanti kerja awak akan susah sikit bila nak mencari Mr. H tu. Okay, kita tengok balik heat convection. Okay. Sama juga sebelum ni heat dengan conduction, tapi convection ni adalah mode of energy transfer between a solid surface. Maksud surface tau. Surface. Dia bukan merentas solid. Dia solid surface. Surface. Okay. Surface. Surface. Dia bukan daripada surface ni pergi surface ni. No. Dia daripada external surface ke internal surface ke tapi surface. Kepada surrounding. Ataupun surrounding pergi ke surface. Dan from high to low. It is combined effect of heat conduction and fluid motion. Tak apa. Kalau dia minta definisi sampai sini pun tak apa. Maksud from high to low mesti ada. Lepas tu dari mana ke mana kena ada. Terms dia. Okay. Baru lengkap. Okay. Kita perhatikan yang ini. Kita ada. Okay. Ni blok kita ni. Ni. Blok kita ni blok Awak nampak kan tangan ni kan? Nampak tak? Nampak kan? Okay. Ni hot block. Ni hot block. Sorry. Tak jadi. Okay, ni hot block ni. Okay, ni. Panas. Bila panas, okay, dia sampai permukaan ni, apa akan jadi? Dia akan keluar kat environment, betul? Dia keluar dekat environment, dia akan release dalam menggunakan pakai kaedah apa? Kaedah convection. Bila kaedah convection dia keluar kat sini, dan kamu kena faham ni udara bergerak, kan ada pergerakan haba, ni kan pergerakan udara. So, air ni dia akan membawa haba tu pergi jauh. So that's why you akan dapat lebih sejuk kat bahagian ni. Okay? Jadi, kita ada dua jenis profil yang akan terbentuk. Dia depend, nanti kita akan tengok lebih lanjut bila kita masuk convection nanti. Ini saya perkenalkan saja dulu. Sebab ini lebih kepada conduction. Okay, kita akan membentuk velocity profile dan juga satu lagi temperature profile. Temperature profile kita sebut sebagai thermal. Dia kalau awak jumpa kata thermal ni maksudnya temperature, haba. Okay, thermal profile dan lagi satu velocity profile. Hak ni tak apa. Ini just ambil tahu dulu. Dia akan cover bahagian convection betul-betul nanti. Okay. Okay.
Kita ada natural convection. Natural convection macam saya cakap itulah. Dia berlaku secara semula jadi. The fluid motion is caused by buoyancy force induced by density difference. Disebabkan perbezaan antara suhu sahaja. Okay, ini free. Tapi force pula ni, ingat macam saya kata kipas, kita ada blower, kita ada pump. Dia ada alat bantu lain. That's why kita namakan force. Sebab apa? Kita mempercepat lagi proses yang natural ni. Okay, kita letakkan alat bantu dia. Macam tadi, tiba-tiba mungkin saya letak blower tadi kan. Ni, saya letak blower, kipas ke apakah. So, haba dia akan cepat lagi bergerak bebas. Dia keluar ke sini, tapi akan dia flow out daripada keadaan sini lebih cepat. Okay, itu namanya force convection. Okay. What about the heat transfer during phase change process? Apa yang berlaku semasa boiling dan condensation? Apa yang berlaku semasa boiling dan condensation? Siapa boleh fikir? Boiling, okay, kita nak boiling. Boiling maksudnya apa? Daripada ni katalah kita boilkan dia. So dia akan evaporate. Condensation pula daripada gas, katalah kita buat proses cooling kan. Proses cooling, so kita ada macam ni lah. Satu hot air kan. Hot air. Satu cool air ke cool water ke macam tu lah. So bila dia bertemu macam tu, yang panas ni tadi, tak tahu hot air lah, hot steam steam sebab nanti dia jadi ni kan. Dia akan pass. Okay, dari sini dia akan bergerak ke sini, convection. Dia merentas ni mesti kena ada apa? Dia mesti kena ada pemisah dia kan, betul tak? Biasa kaca lah. So dia akan merentas kaca ni, conduction. Pergilah dekat cool water. So cool water lah yang akan carry out the hot steam. So the high temperature tu. So high temperature hot steam tadi ni daripada high, dia akan makin kurang. That's why lah dia akan bertukar kepada daripada steam dia akan jadi, kalau lah ini hot steam H2O kan. So dia akan jadi water H2O yang dalam bentuk liquid. Faham kan? Faham? Okay. Faham. Okay. So ini kita namakan Newton's law of cooling. Ingat tak? Tadi saya beritahu bahawa Fourier law adalah Fourier law of conduction tau. Dia untuk conduction tau. Kalau tulis banyak kali tak apa. Ingat kita nak belajar ilmu baru kena at least 6 kali. So untuk cooling, untuk convection pula, kita nama lain dia adalah Newton's law of cooling. So kita ada H apa dia? Convection coefficient. Okay, convection coefficient ni, saya, nampak tak? Saya pun ulang repeat kat awak banyak kali. Saya kata mesti diberi, atau kalau dia tak bagi, mestilah kita kena calculate. Hak proses ni lah, proses mencari H ini, mesti H inilah yang akan menghuru-harakan hidup awak sikit hari nanti. Okay, ini ingatlah hari tu kita ada kalau conduction AC. Kalau perasan kan, saya berulang-ulang kali saya sebut. Sepatutnya siapa fokus, dia boleh alert bahawa sana AC, sini AS. Okay, ini adalah surface surface area. TS adalah T surface, T infinity adalah T surrounding. Ini dua boleh bertukar. Tengok siapa lebih tinggi akan berada di depan. Okay. Ni contoh-contoh nilai H. Tapi ini dia bagi range, dia nak tunjuk kat kita. Bila kita lebih kurang tak value kita ni, dia bagi range dah. Kalau kita ada free convection of gases, dia antara 2 hingga 25. Dan perhatikan unit kat sini. Saya nak highlight unit ni. Kalau tadi unit dia apa dia? Watt per meter degree Celsius kalau conduction. Kalau convection, dia meter square. Okay, meter square. Okay. Bezakan
ni sebab kalau kamu tak terbeza sebab kadang-kadang dia tak tulis dalam bentuk H, dia tulis dalam bentuk terms. Kita ni tak perasan term dia kan. So nanti akan jadi salah. That's why perlu tulis unit. Okay. Kalau free convections of liquid antara 10 sampai 10,000. Kalau force 25 sampai 250. Sebab apa? Force ni kan dia lagi laju kan. Okay. Kalau force liquid 50 sampai 20,000. Nampak tak beza? Kalau free rendah lagi kan? Kalau force dia lagi tinggi. Boiling and condensation lagi. Sebab apa? Dia ni macam kata apa? Proses yang vigorous, proses yang cepat, proses yang laju. Kita tak buat proses condensation tu slow. Kita tak buat proses boiling tu slow. Macam tu. Sebab tu dia lagi tinggi value dia. Okay. Cuba kita tengok yang ni. Saya dah bagi dah jawapan ni. Cuba tengok. Cuba kita buat. Dan tolong bila buat, jangan conteng biasa tu. Buat macam mana you nak jawab dari exam. Okay. Determine, dia bagi dah value-value ni. Sekarang supposed to determine the rate of heat loss from the pipe by natural convection in kilowatt. Okay. 5 minit. So, jawapan mana ada dah. Okay. 8, 16, 8, 17, 5 minit, 8, 22. Buat. Jawapan saya dah bagi dah. Setiap kali keluarkan information, tolong tukar terus kepada SI unit. Ataupun yang standard lah untuk kamu potong nanti. Kat sini nampak ada CM. Ada M. Kan? Okay, cepat. Tulis proper. Belajar tulis proper, belajar untuk aku kena dapat full mark. Kena boleh dapat full mark. Sayang markah awak tu.
Okey, dapat tak? 2945 kilowatt. 2.945. Kalau saya jadi awak kan saya suka lakar tau. Sebab bila kita lakar, dia lebih mudah kita nak faham. Okay. Dia kata, okay. Dan saya normally, kalau saya akan baca 2 kali. Kali pertama tak dapat pakai bayangan ni, benda apalah yang aku tengah deal ni. Kan? Kali kedua untuk kita terus cash. Okay. So dia kata 5 cm external diameter. Okay, kita nampak dah bentuk tu ada diameter. Okay. Long hot pipe. Okay, so kita lukislah hot pipe. Okay. Okay. Long hot, water pipe. Maksudnya dalam ini ada hot water. Betul? Ni, hot water. Okay. Panjang dia ni 10 meter. Diameter kawan ni, kan diameter lah kan? Macam ni kan diameter. Diameter dia kalau saya tukar kan, ingat saya kata tu 5 darab 10 kuasa negatif 2 meter kan? Saya ajak itu kan? Okay, cm. Dia kata long water pipe at 80 degrees Celsius is losing heat to the surrounding at 5 degrees Celsius. Maksudnya pipe ni, sorry lah kamu buat ruang yang besar sikit lah, saya ruang sini kecil, 80 degrees Celsius. Tetapi dia hilang tu surrounding, surrounding ini, ni TS lah. Tu dia siap ni TS. Surrounding ni T infinity, suhu dia 5 degrees Celsius. Okay, with a heat transfer coefficient, terus tahu ini H. So H, nak tulis dekat sini. H sama dengan 25 watt per meter degree Celsius. Okay, determine the heat loss by natural. So senang je yang ni. Q convection. Betul tak? H, kemudian apa? AS kan? Okay, T, mana lagi tinggi? TS kan? TS minus T infinity. Okay, H dah ada. TS ada, T infinity tak ada. Okay, tengok tentang area. Area. Okay, saya perlukan something. Sekejap. Contohlah, bayangkan sekejap nah. Saya tak nampak, awak nampak ke tak? Saya kena patah balik ke sini sekejap. Okay, awak perhati saya punya kamera. Bayangkan, bayangkan ini adalah, bayangkan ni kata A4 lah, kata A4. Nampak tak? Ni kata A4. Okay. Jadi bila saya gulung, kan dia jadi pipe. Betul tak? Semua orang? Nampak tak? Nampak. Okay, kalau tak, you ambil kertas you bagi ni. Nampak? Sebab kadang-kadang kita ni ada orang dia tak boleh imajinasi. Dia kena nampak depan mata dia. Buat. So, nampak ini adalah satu tube, betul? Menghasil satu tube. Berapakah dia punya diameter tadi? Ni diameter dia. Ni dia punya panjang. Okay? Betul? Okay. Jadi, bila saya nak kira area, dia keluar macam ni tau. Kalau convection, okay, dia akan keluar macam ni. Mencapah keluar. Dia keluar. Maksudnya ni, ke semua permukaan ni. Semua permukaan dia pergi. Dia keluar kat sini, dia keluar kat sini, keluar kat sini, keluar kat sini. Faham tak? Dia mencapah macam ni. Macam tu. Mencapah keluar. Faham tak? Dia mencapah keluar ke permukaan. Okay? Dia mencapah macam ni. Macam tu. Ni. Mencapah. Okay. Bila mencapah keluar macam tu, manakah area dia? Area dia adalah, okay ni, semua ni area dah. Jadi macam mana kita nak kira area semua ni? Kita buka balik, bukankah dia macam sizing kertas A4 kita? Maksud saya, dia keluar tadi, dia keluar ni permukaannya semua. Betul? Macam mana kita nak kira ni? Panjang ni kali dengan tinggi ni. Betul? Maksudnya, panjang kali tinggi. Dan panjang ni dah ada 10 meter. Yang ini macam nak kira? Ini bukan diameter tau. Diameter adalah begini. Ini macam mana kita dapat? Ini adalah apa? Kalau dalam maths. Ini macam mana? Ini adalah apa? 2 pi R.
Istilahnya apa? Istilahnya apa? Buku lilik kan? Skeverun kan? Betul tak? Kan? Okey. Jadi macam mana kita nak dapat? Tadi pancang dah ada dah. Okey. Sini ni adalah apa? Pi D ataupun 2 pi R kan? Macam kawan kata tadi. Sekarang kita dah ada dalam bentuk D, kita guna D saja. Jadi kita dapatlah kita punya formula tadi. Yang untuk area ni. So hak lain semua senang je, dia direct. Hak ni lah kot yang macam baru nak fikir awak nak faham betul-betul dalam konsep dia. Okey. Dia tadi saya kata apa? Ni hak ni bila buka dia akan jadi macam ni. Yang ini 10 meter ni, yang ni. Yang ini pula adalah pi ID. Betul? Jadi dia adalah 10 meter kali dengan pi kali dengan diameter dia berapa tadi? 5 darab 10 kuasa negatif 2 meter. Hak lain semua ada. Maka dapat tak? 2.945 kilowatt. Dapat tak? Dapat kan? So tolong saya bila saya sebut macam ni, saya kesian dekat awak jika penat-penat belajar tapi awak neglect benda-benda yang penting. Contoh menulis unit. Unit kena tulis. Sedangkan saya pun tulis unit. Nanti bila ni aku cancel. Oh betul tak? Oh ada aku tertinggal tak? Oh ada aku kena tukar tak? Tapi aku lupa tukar. Dia macam last kita punya precaution supaya kita tak salah. Okay? Okay. Kita tengok heat radiation pula. Okay? Heat radiation adalah energy emitted. Ingat dia bukan macam conduction, convection. Dia emitted. Okay? Emitted by matter in the form of electromagnetic wave. Dia bergerak menggunakan pakai electromagnetic wave. Okay? As a result of the change in the electronic configuration of the atoms. Okay? Dan dia seperti mana saya kata, itu tak perlu pun ada medium. Okay? Okay. Okay. Yang ni macam matahari kan saya sebut dah kan yang ni. Okay? Ni pun baca sendiri tengok pun. Okay. Radiation emitted by bodies because of their temperature. Okay? Emitted by bodies because of their temperature. All bodies temperature above absolute zero emit thermal radiation. Okay, dan ni saya mula perkenalkan. Kita ada, ingat tadi kita ada apa? Ulang balik kalau conduction apa dia? Nama dia? Saya nak panggil lah nama orang ni. Suka senyap sangat ni. Fourier law. Fourier law. Lagi? Kita ada apa lagi? Newton's law. So sekarang saya perkenalkan pada awak adalah Stefan Boltzmann law. Jadi kalau dia tak cakap dia convection ke, conduction ke, radiation ke, dengan nama ini sendiri dia sudah dikenali. Faham tak? You should know lah maksudnya. Stefan Boltzmann law adalah untuk radiation. So bila awak jumpa perkataan black body, dengar bila nanti awak jumpa perkataan black body. Black body tu maksudnya surface tersebut dia emit ni dia lepaskan, dia keluarkan sebanyak mungkin radiation yang dia ada. Okay? Black body. Sebab tu kita nampak dia hitam. Sorry. Dia tidak semestinya hitam. Dia black body maksudnya warna-warna dia macam warna gelap sikit lah. Okay? Ada. Yang ini awak dah tambah sikit lah. Saya tak mahu tengok yang ni lagi ni. Dia sebenarnya formula asal dia macam ni. Q. Okay, Q radiation lah. Sama dengan emissivity sigma AS TS power 4 minus TS1 lah. Okay, maksud TS1. Sebab dia kan surface to surface kan. Okay, ke TS2 power 4. Okay, ini yang asal dulu. Awak ambil yang ni dulu. Baru kita tengok yang ni. Okay, emissivity ni. Ini adalah ini sama dengan
emissivity. Berapa kadar dia emit. Dan emissivity ni value dia antara lebih besar dan sama dengan kosong ataupun lebih kecil dan sama dengan 1. Maksudnya value dia antara kosong sampai 1. Tak lebih pada tu sebab dia rate berapa kadar kita akan emit, hantar keluar. Okay. Emissivity ni sigma. Sigma ni adalah Stephen Boltzmann constant. Value ni sebenarnya kamu kena biasa tu sebab value dia senang gila yang mat. 5678. 5678. Faham tak? Okay, A ni adalah AS. AS mana? Tengoklah. AS ni adalah AS surface 1. Maksudnya surface punca. Surface yang emit. Bukan surface yang, kalau ini kan kita tengok S1 adalah yang emit. S2 adalah receiver yang terima radiation tadi. Maka area ini adalah area yang menghantar, area yang emit, area yang release. Clear? Clear tak semua orang? Dan yang ini, kalau sebelum ni saya kata apa? Delta, kalau delta T tak payah change unit, betul? Tak payah. Tapi ini bukan delta, nampak macam delta tapi bukan delta. Dia ini adalah you kena kira dulu berapa power 4 untuk keadaan pertama, berapa power 4 keadaan kedua, baru tolak. Maka dia bukan delta. Maka apa yang perlu buat ni untuk setiap satu ni? Clear betul-betul lah. Setiap satu ni apa yang kamu buat seperti ni. Mula-mula kalau dia belum dalam bentuk Kelvin, kata contohlah dia bagi degree Celsius. Contoh dia bagi degree Celsius ke, Fahrenheit ke, biasanya degree Celsius lah dia bagi. Wajib bukan tukar tak apa. Wajib tukar kepada Kelvin. Dah tukar kepada Kelvin, barulah Kelvin itu di power 4. Dan ini pun sama kalau degree Celsius, tukar Kelvin, tukar K power 4 tu, kemudian barulah dua-dua ini ditolak. Faham tak? Ni, baru proses tu berlaku. Ni sedikitnya macam budak-budak je satu je pula. Tapi masalahnya hampa tetap salah. Tu yang tolong highlight, ingat. Nota awak tidak perlu cantik. Kamu nak menang anugerah apa? Tapi bukan saya kata tu. Cantik tu satu extra untuk awak nak suruh baca. Tapi kalau cantik tapi tak ada nota penting tak guna. Yang penting nota penting itu perlu. Benda yang nak highlight. Okay. Dan ini asal dia, formula dia. Stephen Boltzmann. Namun begitu, apabila dalam soalan awak, dia ada sebut macam ni. Blah 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 blah. Assume as a black body. Jadi apa? Bila black body, madam kata dia emit semua. 100%. Bermaksud bila 100% apa? Satu lah, betul tak? Bila satu, tadi ada ni, teruslah. Tak ada, sebab apa? Kalau tak ada, dia ada value dia ni. Satu ni kat depan ni. Tapi mana ada orang tulis satu, betul tak? Right? Okay. Kemudian, bila dia emit 100%, okay. Jadi, kat situ, biasanya kadang-kadang black body ni, dia kadang-kadang, yang ini, kalau dalam keadaan yang mana, dia ambil kira berapa kadar dia emit sahaja. Dia tak ambil kisah lagi, dia emit pergi tepi ni ke, pergi atas ke, pergi tepi ni ke, pergi bawah ke. Okay? Dia tahu berapa total yang keluar daripada dia je. Okay? Kalau yang ini adalah berapa radiation daripada satu pergi ke dua. Macam tu. Kalau ini dia tak, dia kira berapa yang keluar daripada satu saja. Okay? Clear? Clear tak? Clear. Okay. Yang ini macam ni lah. Macam orang tebak, saya menghantar bola. Daripada satu ini, terima dua berapa banyak. Macam tu. Okay. Tapi kalau yang ini, dia kata, berapa banyak hantar. Dia tak kisah siapa terima. Okay. Okay. Nampak ni? Ni yang tadi saya kata tu. Dan nampak ni keadaan value emissivity dia. Okay. Different materials ada rate of emissivity yang berbeza-beza. Okay. Emissivity yang berbeza-beza. Okay. Tadi saya kenakan black body, a perfect absorber. Okay.
Okay. Dia absorptivity. The fraction of the radiation energy incident on a surface that is absorbed by the surface. Maksud dia macam ni tau. Oh kata, macam mana medium kata absorber? Tadi medium kata di emit 100%. Okay. Ni kata, ni telefon saya. Dengar betul-betul. Ni telefon saya. Telefon saya ni sekarang, saya buka. Contoh saya buka. Dia pancarkan. Ni sekarang yang keluar pada badan dia. Itu emitter. Dia sebagai, dia akan 100% emit ke orang. Ini daripada dia. Tetapi, contoh, atas ni ada lampu. Lampu ni juga akan memancarkan, akan emit juga cahaya ke saya punya phone. Betul tak? Betul tak? Dan phone saya akan, phone saya akan receive. Bila dia receive, dia selain daripada dia apa, dia emit tu bagus, dia juga a perfect absorber. Okay, a perfect absorber. Dia absorb 100% apa yang orang bagi kat dia. Clear tak saya cakap bahasa Melayu saya ni? Clear. Dia penghantar yang sangat bagus dan dia penerima yang sangat bagus. Macam itulah. Kan? Term absorptivity adalah alpha. So alpha pun sama dengan 1. Kalau black body, emissivity 1, alpha pun 1. Okay. Kemudian kita ada Q incident. Q incident ni apa dia? Macam contoh tadi yang saya kata tadi. Yang lampu ni, okay, objek utama saya adalah handphone saya. Dengar Objek utama saya adalah handphone saya. Handphone saya emit, tadi sebut emit radiation pergi ke tempat lain. Okay, daripada tempat lain, contohnya lampu tadi, dia mai juga dekat saya punya telefon. Yang datang daripada luar pergi kepada kita punya fokus area ataupun yang kita fokus tersebut, kan, itu dipanggil sebagai Q incident. Okay, yang mana daripada hak lain mai ke tempat kita, itu namanya Q incident. Tapi bila masuk dalam kita punya objek, itu adalah berapa kadar Q absorb kita. Okay, don't worry. Ini as your information. Jadi kita panggil ini kita panggil Kirchhoff's law of radiation. Ini biasalah. Kalau surface ni dia dapat tenaga, maksudnya mesti dia absorb lebih banyak daripada emit. Tapi kalau dia losing energy, emit lebih banyak daripada absorb. Okay. Jadi sama macam saya bagi pada awak tadi. Surrounding ni maksudnya bukan surrounding ni. Maksudnya surrounding ni mungkin dinding. Macam tu. Sama aja. Maksudnya kalau saya tulis surface 1, surface 2 tadi. Menunjukkan ada dua keadaan, dua surface. Dia area mesti area yang memancar. Bukan area yang menerima. Yang tu jangan salah. Clear? Okay. Kita tengok soalan ni. Dia cari rate of radiation heat transfer between this person and the surrounding surface if the exposed surface area, okay, and the average outer surface temperature of the person are 1.4 meter square and 30 degree Celsius. Kena lakarkan baru nampak. Okay, sekarang 8.40, saya bagi 10 minit. Ingat nah, awak dah besar. Saya tak perlu nak check awak buat ke tak buat. Kalau awak tak buat, awak nanya diri sendiri. Okay? Itu je. Too much untuk saya nak pergi check tengok awak buat ke tak. Siapa buat, dia belajar. Itu je. 8.40, 8.50 saya discuss. Dan tolong buat. Salah tak apa pangkah. Tak ada markah lagi pun.
Dapat tak semua orang? Kalau dapat kita boleh proceed cepat. Okay, ni dia dah ada dah kan? Ni. Okay, dia kata badan ni tadi, badan orang tu berapa? 30 degree Celsius. Right? Dia lah, dia ambil assumption lah badan orang tu 1.4 meter square dan akan menghasilkan radiation pergi ke surrounding semua. Surrounding dia bagi berapa suhu dia? Room maintain kat 22 degree Celsius at all time. The inner surface of the wall, floor and the ceiling are observed to be at average temperature of 10 degree in winter, 35 degree in summer. Okay. Determine the rate of radiation between this person and the surrounding surface if it is exposed. If the exposed surface area dengan outer ni ada 1.4 dengan 30. Okay. So, macam mana kita nak buat tadi? Okay. Badan dia 30 dengan 1.4. Sekarang dia kata kalau dia kata standing in a room maintained at 22 degrees Celsius at all the time. Okay. Kalau 22 degrees Celsius, okay, dan dia kata ceiling of the house are observed to be at average temperature 10 degree in winter, 25 in summer. Ni semua surrounding, tapi kat atas ni dia kata average kalau winter, dia tulis dah bila winter 10. Kalau summer 25. Sekarang dia nak rate relation between this person and the surrounding surface. Okay, surrounding surface. Okay. Jadi macam mana kita nak buat untuk surrounding ni? Macam mana kita nak buat? Ini idea? Ini idea macam mana kita nak buat? Ya saya. Nak buat macam kan dia bagi winter dengan summer. So winter tu temperature 30 dengan 10 degree Celsius tapi tetap di Kelvin. Okay, lepas tu Macam mana? Kan? Dia ada beberapa benda ni, nanti nak tengok ni. Okay, tak apa. Kita, saya nak suruh awak berfikir. Okay, yang ini sebab dia ada apa? Dia ada dua keadaan sini. Lepas tu sini pula suhu dia kata room pula 22 kan dia maintain. Betul tak? Dia ada room temperature. Dia ada ni atas ni. Ceiling ni. Okay, tak apa. Saya bagi yang ni untuk awak fikir. Nanti kita discuss. Okay, bukan saya tak nak discuss kan. Saya nak awak fikir. Ada tiga temperature ni macam mana? Okay. Okay. Kita tengok seterusnya. Combine heat transfer. Kita ada heat transfer between two large parallel plate. Yang tadi saya postpone untuk awak fikir macam mana nak jawab. Dia kata ada two large parallel plate at constant temperature. Parallel macam mana? Dia duduk macam ni lah. Kalau parallel macam ni lah kan.
Ini plate kan, large plate kan. Satu lagi, ini parallel lah kan? Betul tak? Parallel macam ni. Parallel macam ni. Parallel macam mana? Macam ni lah parallel. Okay. At constant temperature of, letaklah satu, mana-mana satu lah. Kalau awak letak ini T1 lah. T1 290 Kelvin. Ini T2 150 Kelvin. Okay. Dan jarak dia 2 cm. Tak mahu tulis 2 cm lah. Turun tukar kepada Kelvin, kepada SI unit tu. So dia punya jarak dekat sini adalah 2 darab 10 kuasa negatif 2 meter. Assuming the surface, satu lagi saya nak ingatkan awak. Sekarang ni saya tulis sempit macam ni sebab saya malas nak pergi buka PowerPoint lagi. Dia masih boleh saya lukis. Tapi nanti bila dah exam awak, tolong tulis bernyata. Saya nak kena baca tulisan. Dan tulisan jangan terlalu kecil sangat. Sakit mata. Okay. Ada beratus paper saya nak kena marking. Beratus soalan. Okay. Assuming the surface to be black. To be black. Bila to be black maksudnya tu kita nanti, black body lah ni. Kalau black body, medium dah cakap dah. Terus je tulis. Black body kan. Black body maksudnya dia emissivity 1. Kalau dia punya absorptivity pun 1 kan. Betul tak? Dia good emitter dan juga dia good absorber kan. Determine the rate of heat transfer between the plate per unit surface area assuming the gap between the plate is filled with atmospheric air yang pertama, kemudian evacuated, kemudian filled with fiberglass insulation, kemudian satu lagi filled with super insulation having an apparent thermal conductivity of, okay, ni dia bagi dah. Okay, dia punya nilai H dia. Nilai K dia bagi dah. Okay. Okay. Yang ini satu pun saya nak awak buat. Okay, saya tak mau buang masa kat sini. Bukan apa, sebab ni awak kena tengok satu-satu. Bukan saya macam mana nak buat. Okay, saya discuss next class. Okay, tapi saya datangkan dah dengan meraja macam mana. Okay. Boleh nah? Ini 2 sebagai awak punya bukan assignment, tetapi kita panggil apa? Bukan quiz, sebagai awak punya kerja rumah lah macam tu lah. Sebab saya akan discuss, bukan tak discuss, saya discuss the next class kita. Okay, habis yang ni, kita pergi kepada 3.0. Boleh semua orang? Gambar raja saya bagi dah ni. Okay, kita pergi kepada 3.0. Ya, ada apa? Boleh? Faham Okay. Okay, kita tengok 3.0 kejap. Okay, boleh nampak tak? Untuk 3.0 untuk steady heat conduction. Sekarang memang totally kita nak masuk kepada conduction. Betul-betul conduction saja. Tak ada convect, tak ada radiation. Okay? Kita nak start ni. Betul-betul kepada conduction. Markah untuk conduction ni pun banyak tau markah dia. Banyak markah dia. Okay? Saya rasa separuh juga. Sebab dia ada conduction nanti ada 2 dimension. Mau total dia saya rasa lebih 50% juga kot. Okay? Okay? So perhati betul-betul. Okay, yang pertama kita nak tengok, saya tak mau, kita takkanlah macam belajar tu nak belajar susah kan, sama macam kita dulu belajar. Bukan kita terus membaca, kita belajar A, B, C dulu. So sekarang saya tengok yang untuk steady state dulu. Steady state production dahulu. Okay.
Ni, steady dulu. Okay, bila steady state, ingat tak saya kata apa? Apa yang berlaku? No heat change. No temperature change over the time. Ni, betul tak? Okay? Tak ada. Dia sentiasa jadi kosong kat situ. Kita tak simpan tenaga tu. Okay. Okay. So apa yang you nak belajar untuk hari ni? Kamu yang pertama, macam mana? Sebab saya kalau macam ni, saya tak boleh conteng. Saya tak boleh nak apa. Yang pertama, understand the concept of thermal resistance. Thermal resistance ni, term dia adalah R. Okay? Dan apa limitation dia? Kemudian kita nak solve steady conduction problem that involve multi-layer rectangular. Maksudnya contoh macam ni. Kita tahu tadi haba dia lalu dekat contohnya dinding. Tapi dinding tempat kita bukan dinding je. Dia letak lagi dengan ada mozaik. Atas mozaik tu letak something lagi. Faham tak? Itu namanya multi-layer. Kita deal dengan layer-layer berbeza-beza. Dan kamu kena tahu bahawa material berbeza akan ada nilai K yang berbeza. Dan kita akan tengok juga dengan cylindrical dan juga spherical. Ingat saya kata kita deal 3 bentuk je, iaitu kita punya rectangular, okay, yang kita sebut wall apa semua tu rectangular lah, bentuk rectangular lah. Cylindrical dan juga spherical geometry je. Kita tengok hak yang betul-betul umum je. Hak betul-betul pelik ni kita abaikan. Okay. Okay. Kemudian kita develop an intuitive understanding of thermal contact resistance and circumstance under which it may be significant. Okay? Okay. Identify application in which insulation may actually increase heat transfer. Macam mana bila letak insulator dia akan meningkatkan lagi heat transfer. Ada keadaan macam mana? Kita nak tahu. Okay, perhatikan sekarang kita ada kentang. Okay, kentang ni dia telah dipanaskan dalam oven lah sebab temperature dia 50 darjah Celsius. So, bila kita tengok kat sini, okay, haba ini dia, kalau setakat kita tengok tadi, dia adalah dia panggil temperature sahaja 50 darjah Celsius sebab dia ada magnitude tapi tak ada duration. Tetapi bila dia keluar mengarah ke mana? Ke depan, ke tepi, ke mana, itu dia makan heat transfer sebab dia ada direction dan dia ada magnitude. Maksud magnitude sebab apa kata ada magnitude? Dia dari surface ni pergi mana? Pergi mana? Dia ada direction. Tapi kalau dia kekal dekat kentang ini, dia hanyalah suhu sahaja. Dia tidak menjadi heat transfer. Dia tidak transfer heat daripada kentang pergi ke tempat lain. Okay. Saya dah kata bahawa kita ada steady state dan unsteady state. Kita akan tengok dua-dua, cuma keadaan yang semasa yang sekarang kita akan tengok untuk steady state dahulu. Okay. Yang pertama, steady state. Bila sebut steady state, dia adalah apa? Temperature or heat flux remain unchanged with time at any point within a medium. Dalam medium tu lah sebab kita boleh cakap tentang conduction. So kalau conduction, medium ni je lah. Jangan pergi out of the medium. Sebab you tengah fokus inilah conduction yang berlaku kat bahagian ini saja. Okay. Okay. Unsteady state pula adalah time dependent. Maksudnya berubah masa, berubahlah suhu dia. Dia berubah dengan masa. And untuk keadaan steady state ni, most heat transfer problem encounter in practice are transient in nature. Tapi kita ni nak menyenang kerja kita akan check apa? Assumption kita steady state heat conduction. Steady state heat conduction. Sebab apa nak mudah? Sebab tak berubah. Ini yang selalu kita buat. Tetapi hakikatnya ini yang berlaku. Okay? Okay. Sekejap, yang ni saya kena conteng sikit. Saya kena perlu. Okay. Kita kena faham satu benda ya. Bila kita melihat sesuatu benda dalam bentuk 3D, okay, ni 3D,
Bermaksud dia ada 3 direction. Ini kita panggil sebagai X direction. Okay. Yang ini Y direction. Yang ini Z direction. X, Y, Z direction dia. Okay. Contoh macam ni kalau kita tengok. Haba masuk daripada sini 80 darjah Celsius. Keluar kat sini X berapa? Dia masuk 80, dia keluar berapa? Kita kena terima lah. Ya Yang, kenapa Yang? Slide dia bergerak ke? Oh, tak bergerak ke? Awak nampak apa? Saya dah slide ke-7 dah. Sekarang masih objektif. Oh ya ke? Ha tu. That's why saya kata kita kena info tu. Tak apa, sekejap. Saya cancel dulu. Okay. Info tau. Sebab saya pun tak tahulah kenapa kadang dia bergerak, kadang dia tak bergerak kan. Okay, sekejap. Saya masuk balik. Dia dah ke-7 dah. Sekejap. Saya masuk balik. Sebab tu saya perlukan feedback daripada awak. Sebab kadang-kadang pada saya tak ada masalah. Pada kamu yang tak nak, bukan masalah ni, kadang masalah internet, mungkin internet saya yang problem. Okay, ni nampak tak? Nampak tak multi-dimension heat transfer? Nampak tak Yang? Okay. Okay, tak apa, bagi feedback, tak masalah. Okay, jadi dia ada 3 direction. Ini kita panggil sebagai, ini adalah X direction. Okay. Ini adalah X direction. Masuk sini, keluar sini. Ini adalah Y direction. Ni. Yang ke atas, daripada bawah ke atas ni, ini dipanggil sebagai Z direction. Okay. Jadi, kita kena consider. Oh, masuk sini dia tembus, dia keluar berapa. Masuk sini dia tembus, keluar berapa. Masuk daripada bawah, dia keluar nak ke atas berapa. Tu. Sebab tu dia namakan 3D. 3 dimension. 3 direction. Okay. Haba tu keluar, masuk. Okay. Okay. Dan kalau kita belajar pasal heat dulu, dia ada satu lagi. Okay. Dia ada Q in minus Q out plus dengan Q apa? Kalau dia reaktif. Kalau dia reaktif dia. Kalau reaktif apa berlaku dalam ni? Jadi Q apa? Awak belajar nasi pipi. Ini adalah dia punya consumption, bukan consumption, ini adalah dia punya storage. Kan? Okay, ini Q apa ni? Kalau ada reaction. Q apa? Q apa ni? Kalau ada ni hanya berlaku bila ada reactive system saja. Reactive system maksudnya dia akan bertindak balas menghasilkan tenaga. Q apa? But due to this one, bukan reactive system. Sebab apa? Dia keluar masuk je. Dia tak ada tiba-tiba, oh, sepasang apa something dalam ni ada reaction. So that's why sini tak ada sekarang. Faham tak? Dan apa yang tinggal adalah ini. But somehow, suhu kita pun, apa? DT, dalam formula ni dia ada DT over D time. So ini pun dah approximate to zero sebab apa? Sebab panggil apa tadi? Steady state kan? Maka lah nanti apa yang akan ada? Q in sama dengan Q out saja. Faham tak? Yang ni tak ada sebab apa? Sebab steady state. Okay? Atau ni, saya letakkan dalam ni. Saya bisa beritahu straight je tadi. Okay? Steady state. Maka apa yang masuk, haba berapa total haba yang masuk ada sama dengan berapa total haba yang keluar juga.
Ini untuk keadaan steady state condition. Okay. Kalau untuk one direction macam mana? Kan saya kata tadi, ini macam tu. Kan? Okay, maksudnya kalau daripada ini X lah. Betul tak? Ini X kan? Ini X. So kalau nak bercakap daripada 1D, kita biasanya kita cakap daripada X. Sebenarnya tak kisah X ke Y ke Z ke. Tapi satu je lah direction dia. Normally. But it doesn't mean kalau yang tak normal tu salah. Faham lah? I can say that I nak KA DT over DY. Tak ada masalah. Memang one steady state juga. Cumanya kita tidak biasa dengan DX. Itu saja. Maka kita akan ada, kalau dia tak negatif, jangan tanya. Bila saya sebut jangan tanya, awak kata, oh tak boleh tanya madam, nanti madam marah. Bukan. Sebab saya dah terang dah. Saya kata, memang asal dia, memang ada negatif. Tapi kalau kamu tak mau tulis negatif, sebab ini bermaksud apa? T final tolak T initial, betul? Dan T final dia adalah T low minus T high. Betul tak? Saya tak suka macam ni sebab saya selalu sebut, gerak daripada high to low. Jadi nanti saya pening, awak pun pening. So kita ambil KA dan AC. Ini turun ambil T apa? T high kan, betul tak? Minus dengan T low. Betul? Over dengan delta X ataupun DX. Clear? Okay? Okay. Ini tak dapat. Ini sama. Dia bergerak daripada sini. Okay, kita kena kira. Okay, kalau macam ni kan, cuba tengok Sekarang kita bukan ada satu lapisan saja. Kita ada macam sandwich. So, bila ada sandwich macam ni, contohnya, kita kena kira daripada sini, pergi sini dulu. Sini ke sini berapa dia punya Q conduction dia. Sini ke sini berapa Q conduction dia. Maksudnya ni Q conduction 1, ini Q conduction 2. Dari sini ke sini pula Q conduction 3. Faham tak? Setiap satu lapis tu adalah berbeza-beza. Okey, sekarang kita nak tengok thermal resistance. Apa maksud thermal resistance? Thermal resistance kita wakilkan dengan R. Okey. RT. RT itu thermal resistance. Okay, ataupun nak tulis R saja. Okey. Lepas ni bila nampak perkataan resistor, ini adalah ni resistor ni, term dia adalah R. Okey, macam mana? Daripada formula kita tadi keluar R. Okey. Kita nak kena comparekan haba kita dengan power. Kita kata Q adalah approximately sama macam power, betul tak? Okay, kalau power, elektrik kita, macam mana kita kira power of electricity? Macam mana kita kira power? Yang ada formula R, resistance. Macam mana? Okay, dia tengok Dia adalah formula, dia mesti apa yang jadi driving force kat atas ni, dia ada kat sini. And the rest, you kena bring kat bawah, inilah namanya resistance. Okay. Dengar dulu, jangan conteng, saya tak faham. Okay. Apa yang jadi driving force adalah bahagian di atas, the rest mesti di-arrange supaya berada di bawah, maka itu adalah resistance. Kita tulis dulu, ini formula kita. Ni formula kita. Okay. Kalau tak mau tulis macam ni pun saya kata tak apa, tulis KA. Yang ini kita tahu T1 minus T2 dan dalam keadaan ini kita tahu T1 kita high lagi, ini delta X. Okay, macam tu. Soalan saya, tolong jawab. Macam mana heat transfer by conduction ni boleh berlaku? Apa driving force dia? Apa driving force dia? Apa driving force dia? Temperature change. Temperature change. Temperature change, betul?
Okay. Temperature change tu T1, T2, betul? Maka saya kena tiru ni. Saya kena buat apa? Dia bukan tiru. Kita nak kena arrange supaya dia similar. Similar condition. So, apa yang saya buat, saya ambil kat sini lah. Saya tinggalkan T1 dengan T2 saja. Ini saya tahu ini adalah high to low tau. Di atas saja. Hard line saya kena bawa main ke bawah. Tanpa mengubah equation. Contoh macam ni. 5 adalah sama dengan 1/1/5. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Tak. Betul ke tak betul? Betul kan? 5 adalah sama dengan 1/1/5. Dia still 5, betul? Saya cuma mengubah susunan atur tetapi value dia sama tak? Value dia still sama. Sama juga dengan saya ni. Okay, X ni saya tulis sebagai L lah. Okay, senang sikit. So dia adalah L over dengan KA. Kalau kita tengok sama je sebenarnya. L over KA ni kalau saya tulis balik T1 minus T2 bahagikan dia jadi darab, betul? Kalau kita tonggik kita tak masuk ke bahagi kan, dia akan jadi KA over L juga kan sama, betul? Saya tak semua orang. Kan? Maka betul lah apa yang saya buat ni. Yang ini adalah driving force dan ini adalah resistance. Maka kita tahu resistance untuk conduction adalah sama dengan L over KAC. Kena ingat ni. Awak tak melekat dah. Resistance untuk conduction adalah L over KAC. Okay? L over KAC. Okay? L over KAC. Tolonglah awak dah kena start himpunkan awak punya formula yang penting ni. Sebab ini untuk conduction bagi apa? Bagi conduction untuk flat plate. Okay. Awak kena mula tulis. Ini adalah conduction bagi wall. Saja. Kita kena tengok betul line, dia line pula. Saya ulang sekali lagi. Dengar semua orang. R conduction yang saya buat ini adalah R conduction untuk wall, iaitu L over KAC. Kenapa kalau untuk silinder lain? Sebab silinder dia kembang, dia conduction dia mengembang. Yang ini dia straight macam tu. Okay? Kalau kita ada dinding dia akan bergerak ke sini, dia straight. Tetapi nanti bila kita ada contohnya ni kan, dia macam ni kan, dia bergerak keluar, dia mengembang. Dia mengembang macam tu. Dia bukan straight. Okay. R conduction bagi wall adalah L over KAC. Kena ada, kamu kena start buat satu like we call himpunan dah. Boleh? Boleh tak semua orang? L over KA. Awak kan tanya, medium dia bagi ke formula tak bagi? Sebab tu yang saya tunjuk. So ini adalah formula-formula asas. Kalau semua bagi, awak hanya ganti tempat kosong. So apa maknanya? Bukan darjah 1. Okey. Tadi untuk apa? Untuk wall dulu. Sekarang saya nak tengok untuk wall je dulu. Kemudian kalau Newton law of cooling untuk resistance kita tengok sekali lalu. Sekaligus juga. Kita ada apa tadi? Ini formula kita. Sekarang saya nak tunjuk macam mana kita boleh dapat. Sama juga. Kita buat apa? Tinggal yang ni. Tinggal kita punya ni driving force, betul? Lain kena buat apa? Kena pergi bawah. Kena pergi berbawah. Jadi, dia akan jadi ini apa dia? 1/HAS. Maka 1/HAS adalah R convection bagi wall. Dia tak apa. R convection ni, dia wall ke apa ke nanti dia sama sebab dia kat dinding. Yang masalah dia untuk conduction lah. Cumanya area lah nanti awak kena tengok area dia. Area dia macam mana. Dia bentuk silinder ke, dia bentuk spherical ke, dia akan beza juga, dia akan beza dekat area.
Okay, kamu dah ada dua formula untuk conduction. Dua formula untuk resistance. Yang pertama R conduction untuk wall, L over KA. KAC ya. Kemudian R convection wall, 1/HAS. Okay, himpun dia. Tak payah buat sabuk kepala, himpun dia. Okay. Dan kalau terlupa, saya dah bagi tips dah, nampak tak? Saya dah tunjuk cara. Saya bukan kata, ni dia hafal. No. Saya tunjuk macam mana kan? Right? Okay. Kemudian kita ada convection resistant ni yang tadi ni yang saya bagi dah. Dia kata when the heat transfer coefficient is very very large, yang mana H ni sangat besar sehingga bila dia tulis infinity tu ke tak terhinggaan, is macam tak terhitung. Macam tu. Convection resistance become 0. Maka TS akan sama dengan T infinity. T surrounding. Sebab dia sangat-sangat besar. Ini berlaku bila surface offer tak ada resistance to convection. Okay, jadi proses heat transfer akan berlaku dengan sangat slow lah. Okay, dan ini praktik dia kat surface where boiling and condensation berlaku. Macam mana dengan radiation pula? Radiation, tengok ini formula radiation yang saya bagi tadi, betul? So, sekejap lagi kita nak kena tengok banyak soalan-soalan. Ini emissivity, ini sigma AS TS power 4 minus T surrounding power 4. Walau bagaimanapun, dengar. Q radiation ini, selain daripada tulis begini, dia kita boleh sekatakan dengan formula bagi Q convection. Sebab apa? Kita kata dia berkembar kan. Kalau Q convection kita tulis macam mana? H, A, S, T, S minus T infinity. Betul tak macam ni? Maka bila kita nak tulis Q radiation, tapi Q radiation ni kita guna pakai, kita implement method ni hanya bila kita nak tunjukkan dia punya resistance saja. Kalau tak, kita akan guna seperti biasa yang ini. Okay? Sebab apa? Kalau tidak macam ni, dia akan jadi sangat complicated untuk awak tulis arc radiation awak. Maka kita tulis dia dalam bentuk sama seakan-akan convection, tetapi dia adalah radiation, di mana kita hanya tukarkan H ini, kita akan jadi H radiation. Macam tu. A dia masih lagi AS, T dia tak nak keluar. Macam mana? Okay. T dia masih lagi, dia TS minus T surrounding. Jadi kat sini kita dah tak ada dah power 4 ni macam yang asal ni. Sebab dia semua dah terhimpun. Dia terhimpun dekat H radiation dah. Faham tak? Sebab kalau tidak, kita tak boleh buat driving force. Driving force ni adalah beza. Beza sahaja. Kalau yang ni bukan beza. Ini ingat tak? Dia power, hasil power 4. Dua-dua baru kita tolak. Yang ini straight. Okay. Jadi semua ni yang mana kita erase daripada sini, nak jadi benda ni, semua terhimpun dekat H radiation. Maka yang ini baru kita boleh buat seperti biasa. Dia akan dapat 1 over radiation AS. Jadi senanglah untuk radiation ni, dia formula dia lebih kurang sama macam convection, tapi dia bukan H biasa, tapi H radiation. Boleh? Faham? Okay? Tolong himpun formula awak dah. Okay? Okay, sebelum saya pergi lebih lanjut, okay, sekarang 9.20, kita take 5 boleh? Jadi saya sambung. Boleh semua orang? Boleh. Okay, serius ya, 9.25 saya nak sambung. Sebab saya ikut saya tak larat, memang saya tak larat juga pun sebab